Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk semua student tahun 4 yang mengambil subjek Bahasa Melayu malam ini, disebabkan teacher rasa agak sukar untuk kita buat video call, sebab kita ramai kan. Jadi teacher buat pilihan untuk merakamkan video penerangan. Teacher tunjuk satu-satu macam mana nak buatkan latihan untuk kelas. Tapi mungkinlah bukan setiap minggu teacher akan bagi video macam ni, hanya untuk latihan-latihan yang teacher rasa perlukan bimbingan penjelasan penerangan yang macam ni. So teacher ada pakai earphone sekali, so senang nak dengar. Kalau dengan gua kat luar pun takkan ada. So untuk minggu pertama bulan Ogos ni kita gunakan modul baru. So cuba tengok muka surat yang ini. Unit 30, bijak mencipta. Bijak mencipta. So muka surat 90 dengan 91. Untuk malam ni kita buat 2 muka surat ni je. Latihan 2 muka surat ni je. Untuk muka surat 90 ni dia sebenarnya agak susah. Bila teacher tengok pun susah juga ni kalau kamu nak kena buat. So teacher buat keputusan untuk rakamkan video ni dan terangkan sebenarnya latihan ni apa yang perlu kamu buat. Macam mana nak jawab apa soalan-soalan yang diberikan ni. Kalau kamu tengok dekat muka surat 90 tu, dia ada bagi satu orang kata gambar rajah berkaitan papan seterika dan cermin. Ini ialah sebenarnya orang kata alat yang dicipta untuk memudahkan kehidupan harian kita. Dekat gambar rajah tu dia ada senaraikan keistimewaan, kelebihan alat tersebut. Apa dia? Kalau kita baca, keistimewaan papan seterika dan cermin ada 4. Boleh digunakan dalam masa yang sama, dilipat dan disimpan, jimat ruang, satu benda 2 bahagian boleh guna. Dia ada satu papan tapi 2 belah papan, 2 bahagian papan tu boleh digunakan. Kemudian gabungan yang terbaik untuk satu, kegunaan menyetereka, dan kemudian menggayakan pakaian. Maksud menggayakan pakaian apa? Kita nak tengok cermin kan, nak tengok macam mana kita pakai elok ke tidak. So untuk latihan yang pertama ni, dia dah bagi maklumat berkaitan alat papan seterika dan cermin tu. Orang kata macam alat barulah, benda yang dicipta yang baru. So di dalam dialog ni sebenarnya perbualan antara Hani dan Zura ni bercerita tentang maklumat yang kita dah nampak tadi dalam gambar rajah. Cuma kali ini dia nak kita isikan tempat kosong dengan perkataan ataupun rangkai kata yang sesuai berdasarkan apa yang dia dah bagi dekat gambar rajah. Tapi tak semua jawapan tempat kosong ni kamu boleh tiru sebiji-sebiji. Sebab apa? Yang ini ada latihan berfikir sikit. Kamu kena betul-betul kreatif untuk mencari jawapan yang sesuai berdasarkan maklumat yang diberikan dalam gambar rajah. Tak apa. Yang ini teacher akan tolong macam mana nak buat satu-satu. So sambil teacher terangkan ni, teacher akan bagi jawapan juga pada masa yang sama. Tapi teacher nak kamu fikir juga. Kalau tengokkan dialog yang pertama yang diucapkan oleh Hani, dia kata saya tertarik betul dengan apa yang dipamerkan tadi. Bagus betul alat tersebut. Sebab dalam gambar rajah dia dah cerita, dah tulis tentang nama alat tu. Jadi secara automatiknya jawapan nombor 1 itu ialah alat yang kita baru baca maklumatnya tadi dekat dalam gambar rajah. Jadi jawapan nombor 1 ialah papan seterika dan cermin. Saya tertarik betul dengan papan seterika dan cermin yang dipamerkan tadi. Bagus betul alat tersebut. Zura menjawab pula, betul pada pendapat saya alat ini akan mendapat sambutan yang hebat daripada wanita-wanita di luar saya. Hani membalas, saya setuju Zura, alat ini benar-benar apa? Kita tengok sampai habis. Benar-benar, tanda kosong. Lepas tu ada kerana, dia bagi sebab pula boleh digunakan untuk, ada lagi sebab kedua. Habis sahaja digunakan alat ini boleh, ada 3 benda yang kita kena letakkan, kita kena isi dalam ni. Jadi kita tengok satu-satu apa sebenarnya jawapan yang sesuai dekat dalam ruangan ni. Kalau kita tengokkan daripada maklumat yang diberikan dalam ni, ada boleh digunakan lipat simpan jimat ruang, gabungan terbaik. Antara ketiga-tiga pilihan jawapan ni, gabungan yang terbaik mungkin tidak berapa sesuai.
point itu belum lagi boleh kita gunakan dekat tiga-tiga jawapan ni. Jadi kita tengok pula dekat 3 poin yang pertama. Boleh digunakan dalam masa yang sama, lipat dan simpan jimat ruang. Okey. Kalau tengokkan bentuk ayat, okey, saya setuju Zura, alat ini benar-benar. Maksudnya orang ni betul-betul rasa alat ni sangat bagus disebabkan satu benda utama ni. Kalau kita tengokkan papan streka dan cermin ni sebenarnya yang paling utama ialah dia menjimatkan ruang. Jadi jawapan nombor 2 tu, alat ini benar-benar menjimatkan ruang kerana nampak dia bagi sebab kenapa benda tu menjimatkan ruang. Okey, kerana boleh digunakan untuk apa? Menyetrika dan menggayakan pakaian. Okey, menjimatkan ruang lah. Dah lah ada setrika, jadi cermin sekali kan. So boleh buat dua benda dalam menggunakan satu alat yang sama. Jadi tak perlulah kamu nak ada satu setrika, lepas tu satu cermin asing-asing. So benda tu sangat mudah digunakan dan menjimatkan ruang. Okey, nombor 3 jawapan dia menyetrika dan menggayakan pakaian. Sambung, habis sahaja digunakan alat ini boleh. Dia kata habis digunakan, bermaksud nak menyimpan dia. Jadi secara automatiknya jawapan nombor 4 itu ialah habis sahaja digunakan alat ini boleh dilipat dan disimpan. Okey, baik, kita teruskan dengan Zura. Alat ini merupakan satu alat yang berjaya menggabungkan dua kerja di mana? Kalau kita tengok ada perkataan satu benda dua bahagian boleh guna. Okey, dia satu papan tapi dua bahagian papan tu boleh digunakan. Jadi jawapan nombor 5 ialah alat ini merupakan satu alat yang berjaya menggabungkan dua kerja di tempat yang sama. Okey, kemudian Hani, apa yang menarik minat saya adalah pada cermin di bahagian apa? Bawah papan. Sebab setrika kan. Okey, so dia nak gunakan cermin tu mesti dia angkat belakang. Okay, sebab dia satu papan, sebelah setrika, sebelah cermin. Jadi secara automatiknya bila kita dah gunakan setrika di bahagian atas, jadi cermin tu berada di bahagian bawah papan setrika tu. So jawapan nombor 5 ialah bawah papan setrika. Baik, so teacher dah tolong bagi jawapan sekali. So kamu hanya tinggal salin. Yang muka surat 91 ni, ini latihan kamu yang perlu kamu buat sendiri. Right. Walaupun dalam latihan ni dia kata hanya lakonkan dialog, tapi disebabkan kita masing-masing tengok online seorang-seorang, nak lakukan dialog pun macam tak seronok kan. Jadi teacher tukar latihan dia menjadi latihan membina ayat. Sebab ada 1, 2, 3, ada 4 perkataan yang di label hitam. Okay, yang digelapkan. Okay, dan dia juga bagi maksud perkataan tu sekali dekat kamus kata kat tepi tu. Dekat sini. Nampak ada kamus kata ni. Dia siap bagi maksud lagi untuk kamu baca dan fahamkan. Right. So, apa yang kamu boleh buat untuk latihan muka surat 91, teacher nak kamu baca dialog tu sampai habis. Lepas tu tengok perkataan-perkataan yang dihitamkan tu maksudnya apa. Kemudian baca semula untuk kenal pasti penggunaan perkataan tu dalam ayat macam mana. Fahamkan. Okay, sebab dia dah bagi maksud sekali tau. Dia dah bagi maksud. Okay, fahamkan cara nak menulis ayat dia dan kamu kena bina ayat kamu sendiri. Ini sebagai rujukan sahaja. Okay, hanya rujukan. Teacher nak ayat tu, idea asal kamu tak boleh tiru pun. Sebab dia dah bagi maksud. Bermakna kamu boleh memahami maksud setiap perkataan tu dan boleh bina ayat berdasarkan apa yang kamu faham. Alright? Okay. Mungkin dalam 4-4 ni, satu perkataan ni mungkin kamu tak tahu nak gunakan macam mana, iaitu modal. Modal ni sebenarnya jumlah belanja yang kita gunakan selalunya untuk memulakan sesuatu perniagaan. Okey, modal. Kita kenal apa kita sebut sebagai modal. Dia sebenarnya sejumlah wang yang kita gunakan untuk memulakan sesuatu. Selalunya memulakan perniagaan lah. Okey, sebab kita nak mulakan perniagaan kita kena ada duit. Okey, duit modal tu yang kita gunakan untuk memulakan bisnes. Sebelum kita nak dapatkan untung yang akan kita dapat selepas tu. Okay. So itu sahaja.
Untuk malam ni, hari ni hanya latihan muka surat 90 dan 91. 91 kita tukar latihan menjadi latihan membina ayat untuk 4 perkataan tu, iaitu kaedah, modal, dibancuh dan tindankan. Ada 4 sahaja. Okey, 4 je. Kalau tindankan tu ada masalah untuk nak gunakan sebiji perkataan tindankan tu, okey, kita buangkan, kita ambil tindan sahaja. Okey, kita ambil tindan. Nak tambah imbuhan boleh. Untuk kes perkataan tindankan ni boleh. Tapi untuk kaedah, modal dan dibancuh, teacher nak gunakan perkataan asal. Untuk tindankan sahaja yang kamu boleh ubah. Okay, sama ada nak buangkan, jadikan tindan saja, ataupun nak buangkan dan tambah imbuhan di hadapannya. Tak kisah. Yang itu je boleh. Yang lagi 3 yang awal tu tak boleh. Kamu kena gunakan perkataan yang sama dalam dialog tu. Okay, macam biasa kalau ada apa masalah ataupun kemusykilan tak faham, kamu tanya balik dekat dalam group dan teacher akan explain apa yang kamu tak faham tu. Okay? Bye-bye.